آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Ibu-ibu ayah yang kita sedang, alhamdulillah, dalam sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang baik ini kita masih lagi diberikan suatu kesempatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita dapat berada dalam program taman-taman syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita berada di dunia ini, satu benda yang telah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kurang dalam 1400 tahun terdahulu. Rasulullah SAW menyebut, "Kalaulah kamu ini berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, lazimlah diri kamu untuk berada dalam majlis ilmu." Dalam banyak-banyak kalangan orang yang berada di program Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam satu tempat yang baik, dalam satu yang baik di penghujung usia kita ini, untuk menghabiskan sisa-sisa baki kehidupan kita, untuk kita belajar di dalam hidup kita ini. Pada pagi ini insya-Allah Ana yang mengisi kekosongan Murabi Ustaz Ahmad Suki yang tak dapat hadir pada pagi ini, kebetulan Ana berada di Malaysia. Jadi insya-Allah pada pagi ini Ana tak kadang untuk membaca kitab yang dibaca oleh Ustaz Ahmad Suki. Ana nampak sewaktu Ana masuk dari pintu lain macam. InsyaAllah pada pagi ini kita akan belajar satu tajuk yang kira-kira menjadi suatu benda yang penting dalam hidup kita ini, iaitu namakan dengan doa-doa yang masuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dikasih sekalian, dalam hidup kita ini, suatu benda yang menjadi kegembiraan tatkala mana sedih, ia menjadi kekuatan tatkala mana kita lemah, ia menjadi suatu benda yang memang happy sangat-sangat apabila seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang namakan dengan kalimah doa. Satu ketika dahulu Rasulullah SAW menyebut pada kalangan sahabat, apabila sahabat-sahabat duduk dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sambil menadah tangan dan menyebut pada sahabat-sahabat, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa ini menjadi satu kepala otak kepada ibadah itu sendiri. Dalam susunan doa-doa yang telah disusun pada satu kitab yang namakan dengan kitab bagaimana untuk masuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang ahli ulama menyusun bagaimana kamu harus sebut dalam hidup kami, dalam kehidupan seharian kami ini suatu kalimah yang mana yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika dahulu ada seorang sahabat yang hidup dalam keadaan terumbar-ambing. Pada waktu pagi ia berada dalam keadaan beriman pada Allah. Pada waktu petang ia kembali melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat mana ia melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis menesa-nesa, lalu mengadu pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dalam hidup aku ini ya Rasulullah, pada waktu pagi aku melakukan amal ketaatan pada Allah, pada waktu petang aku melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu Rasulullah SAW mengajarkan satu doa yang sepatutnya dilazimi oleh kalangan umat-umat Rasulullah SAW. Dalam sabda Rasulullah SAW diajar doa supaya kita sentiasa melazimi lidah kita dengan doa, "Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina." Apa artinya dalam bahasa Melayu? Rasulullah SAW selalu berdoa dengan doa ini, "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu tambahkan hidayah, takwa, rasa cukup dengan pemberian dan rasa kaya setiap masa." Ibu-ibu yang kasih sekalian, mengapa pentingnya dinamakan dengan kalimah al-huda wa tuqa? Dalam hidup kita ini, satu benda yang kita kena rasa sangat-sangat beruntun pada diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kalimah al-huda. Ia namakan dengan petunjuk. Petunjuk saat mana kita berada di pagi hari, bagaimana Allah memilih kita untuk berada dalam majlis ilmu. Petunjuk ketika mana kita menjadi kalangan manusia yang
menutup aurat. Petunjuk kalangan manusia yang mampu bangun badan untuk salat. Petunjuk untuk menjadi kalangan orang yang pada pagi hari menghibur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu pemberian, suatu anugerah yang mampu membawa diri kita di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini atau doa yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada kita bahawa kita sebagai mukmin sentiasa memerlukan kepada anugerah dari Allah dari semasa ke semasa. Suatu anugerah yang besar dalam hidup kita ini kan. Ada kita cakap kalaulah malam ini kan, ataupun kalau kawan kita, masyarakat kita kan, kalaulah ada program anugerah juara-juara lagu, memang jutaan tengok. Tak kena gaya. Orang yang tak dapat tengok anugerah juara lagu ni kan menangis. Tapi anugerah yang sepatutnya kita kena kejar, kita kena cari dalam hidup kita ini adalah ia dapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah yang utama dan utama. Tetapi dalam mana kamu hidup dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, suatu pemberian yang cukup besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ia dapatkan hidayah. Bagaimana untuk kamu dapat hidayah? Melalui kalimah doa yang kamu kena ulang dan ulang dalam hidup kamu. Yang sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Pengaruh hidup kita ini terhad umur di dunia. Pengaruh yang banyak boleh mendapatkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengaruh dunia dan tarikannya, pengaruh pujuk rayu syaitan. Lalu Rasulullah SAW mengajar pada umatnya supaya melazimi kalimah doa ini agar menjadi suatu kekuatan kepada kita di saat mana kita lemah dalam kita menghadapi dunia yang penuh dengan ujian. Suatu kekuatan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Kita berada di akhir zaman ini kan, iman kita mudah untuk digoncang dengan benda-benda keduniaan. Sampai peringkat manusia boleh menjual agama dengan nilai yang wang tinggi. Manusia menjual agama dengan nilai yang RM10,000 dan sebagainya. Kalau ada akidah yang tidak ditanamkan dalam kehidupan seorang, yang boleh membawa satu kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda pada 2-3 tahun yang sudah, anda buat program bersama dengan masyarakat orang asli yang berada di Gua Musang. Ada orang Kelantan dalam, ada dengan angkat tangan. Baik, anda buat program dengan orang asli kan. Seingat anak, pada 7 tahun yang sudah, sewaktu anak belajar di Ma'had, bila anak dipilih untuk menyertai yang namakan dengan kegiatan sukan sekolah-sekolah agama Malaysia dalam permainan bola sepak. Nak cerita. Baik, bila anak dipilih, anak menyertai pertandingan bola sepak sukan sekolah-sekolah Malaysia kan. Anak bertemu dengan sahabat, ada seorang orang asli yang memang main bola memang hebat. Bila anak masuk kembali kan, 4 tahun yang sudah, 4 tahun tak temu. Sampai sahaja dalam yang namakan dalam kampungan orang asli di satu tempat yang namakan dengan Pos Hendro di Gua Musang. 4 tahun kan. Bila anak jumpa dengan pada tahun 2007, sudah anak 2007 kan, anak jumpa di zaman anak belajar di sekolah Ma'had, jumpa di dalam satu kampungan sukan di negeri Kelantan, dan kita bersama duduk dalam satu bulan. Kita bersama dan anak ajar dia bagaimana untuk solat dan sebagainya, sehingga mana mampu solat tahajud. Kita ajar dia kan. Bila kita ajar, anak ajar dia dan sebagainya, hidup memang sebilik. Kita ajar Al-Quran sampai mereka habis Al-Quran 1 bulan. Cepat. Lalu bila anak kembali pada anak kembali daripada percutian pada Masjid Al-Azhar tahun 2011, 5 tahun nanti kan anak masuk saja kan, anak jumpa dia kan pada tahun 2007 dalam keadaan sudah beriman pada Allah. Makna dah buang yang namakan benda-benda yang kau mahu dalam hidup, benda-benda yang tahyul mahyul. Bila anak masuk air pos itu buat program sama masyarakat orang asli, anak tengok dia membawa yang namakan dengan patung-patung dan sebagainya. Anak tanya namanya kan, namakan Yusuf, dan nama asli Asad bin Ali. Dia ada bin juga orang asli ni. Siapa pernah jadi asli memang ada bin. Baik, bila anak beritahu kata, kamu ni daripada kami kata, kamu kenal lagi tak saya ni? Saya tanya. Anak tanya pada Asad, kata kenal. Kamu ni Syukri? Ya, Syukri lagi pada hari ni. Baik, bila kita tanya, kita tembak, kamu ni sekarang ni siapa Tuhan kamu? Kita tanya. Tuhan saya adalah ayah bin.
Bayangkan dah 4 tahun. Lalu anak tanya lagi, kamu nak ke mana di pagi hari? Saya nak pergi satu tempat di atas gunung untuk membuat penyembahan. Lalu nak tanya, cuba kamu ceritakan bagaimana kamu boleh mengaku ayah bin dan sebagainya. Katanya si Asad tadi kan, orang asli tadi kata, apabila aku balik daripada pengasukan, lebih kurang dalam 2-3 bulan, ada kalangan pengikut ayah bin membawa duit lebih kurang dalam 10 ribu diberikan kepada aku beli motor baru dengan motor-motor masuk dan menukar agama. Dengan nilai yang 10 ribu ini. Bagi tahu, sebab itu dalam hidup kita ni kan, satu benda yang anak ambil hikmah daripada cerita ni kan, bagaimana seorang manusia yang apabila Allah berikan hidayah padanya, hidayah suatu pemberian yang tidak boleh ditukar dengan nilai wang ringgit dan sebagainya. Sekaya manapun seorang manusia, sehebat manapun, kalaulah kamu tidak ada hidayah daripada Allah SWT, nescaya hujung jatuh kamu apabila kamu mati kepada Allah SWT, kamu akan dibebankan dalam neraka Allah SWT. Pengaruh dunia dan tarikannya, pengaruh bujuk rayu syaitan, pengaruh makhluk lain di sekeliling kita seperti anak, isteri, ibu bapa, harta benda dan lain. Katanya Asad kan, saya ni tak mampu, saya ni memang tak nak terima, tapi disebabkan oleh bujuk rayu. Bujuk rayu ni daripada ayah, daripada ibu, daripada adik-adik kata kan, apabila bulan daripada perkampungan sukan, apabila bulan Asad tadi kan, dia berada di Kota Baru kan untuk perkampungan sukan ni selama lebih kurang 3 bulan. 3 bulan hidup dengan suasana agama. Pagi-pagi hari kita bawa ke masjid, kita ajar supaya hidup kita ada Allah. Bagaimana ada Allah, kamu makan, kamu minum daripada pemberian Allah SWT. Kalaulah kamu jadi, kalaulah kamu tak mengaku Allah dalam hidup kamu akan sengsara. Kita bersama cukup panjang, hidup suasana agama. Tetapi disebabkan oleh pujukan dinamakan si ayah, si ibu dan sebagainya, boleh menukar agama daripada seorang yang telah menjadi Islam kepada kufur kepada Allah SWT melalui pemberian wang ringgit dan 10 ribu yang telah diutuskan, yang telah diberikan oleh dinamakan pengikut ayat ini. Pada hari ini kan, anak tengok menjadi suatu kesedihan. Anak ada beberapa ajaran sesat yang berada dalam negara kita pada hari ini kan. Ada sebagai contoh Hasan anak rimau yang ada kan. Anda pergi, ada di Tanah Merah kan. Ada lagi, tapi di sini sistem kalau kita belajar dalam perundangan Islam kan, nizam Islaminya, perundangan Islam ini masih lagi berada yang terumpat ambing. Kalaulah kaedah Islam, apabila kamu ini disuruh untuk kamu bertaubat pada Allah SWT, tapi kamu tak bertaubat, hukum yang rejak sampai itu orang yang murtad. Baik, semuanya ada tarikan yang bukan mudah untuk kita kekal bersama Allah SWT, bersama dengan keyakinan Al-Quran dan pesan Nabi SAW, melainkan kita hidup dalam hidayah Allah SWT. Dalam banyak hal ini kita memerlukan iman dan keyakinan yang kuat untuk terus bersama agama Allah SWT, bersama ajaran Nabi SAW, bersama ajaran Al-Quran. Inilah ibarat kata doa Rasulullah SAW yang sepatutnya kita ulangi dalam hidup kita ini. Nak bagi tahu dalam hidup kita ini kan, Rasulullah ajar kamu nak kuat, kamu kena doa. Kalaulah kamu tidak ada sumber, tidak ada yang namakan sumber kekuatan dalam satu benda yang kamu buat, kamu akan lari daripada landasan agama. Kita memerlukan hidayah Allah setiap masa yang menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan baik, walaupun setiap kali kita salah. Setiap rakaat kita doa untuk diri kita dan orang lain dengan kalimah yang sentiasa diulang di dalam salat dalam 17 kali sehari, yang namakan dengan kalimah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang betul ataupun jalan benar, jalan orang yang Engkau berikan mereka nikmat yang banyak. Sebab itu kan dalam kita salat, apabila kita salat, bagaimana Allah nak membina seorang manusia ini melalui yang namakan akidah yang tamam. Setelah mana kita selesai akidah yang tamam, dan bagaimana Allah nak mengukuhkan akidah, kita diajar untuk doa. Bagaimana dalam salat? Bahkan kalaulah kita tengok pada pengertian salat itu sendiri kan, yang namakan dengan apa makna salat? Artinya doa. Bagaimana doakan kita berdoa kepada Allah SWT 17 kali sehari semalam kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah satu jalan yang benar-benar lurus, benar-benar yang diradakan kami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan yang kamu redai, berikan kepada mereka
kepada orang yang terdahulu yang kita tahu kalangan para anbiya, para mursalin yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan itulah yang kita inginkan dalam hidup kita ini. Kalimah al-huda memberikan maksud sentiasa diberikan petunjuk ke jalan yang baik dan benar. Jalan nabi-nabi, para rasul, para awliya. Jalan ini bila diberikan oleh Allah, itu adalah alamat tua seorang manusia membawa dia ke jalan syurga Allah di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wa man dhalla fa qul innama ana minal mundirin." Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia telah mendapat petunjuk untuk kebaikan diri. Barang siapa yang sesat, maka katakanlah sesungguhnya aku ini Nabi adalah hanya salah seorang pemberi peringatan. Allah nak suruh kita sedar bagaimana Allah datangkan seorang manusia bagi kita semua. Kan kita sedia maklum bahawasanya Rasulullah SAW sebagai pemudah cara untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dari pemudah cara kita mengambil nasihat kepada Rasulullah SAW, doa yang disebut oleh Rasulullah SAW untuk kita minta, ya Allah, kalaulah kan ibu-ibu ni rasa tak mampu nak doa dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa lain tak apa, Allah faham kalimah-kalimah. Ya Allah, kita dah nak kenderaan, kita doa, ya Allah, berikan hidayah pada diri aku, ya Allah, pada keluarga aku, ya Allah. Kerana ada kita menyebut kalimah hidayah dalam hidup kita ni kan, kita sedang meletakkan diri kita ni dalam makna yang tersilap yang disebut oleh pengarang kita ini, iaitu yang namakan dengan meminta hidayah, bermaksud minta satu jalan untuk diberikan kebaikan dalam hidup kamu. Dan Rasulullah SAW menyambut yang namakan as'alukal huda, yang disambung oleh Rasulullah SAW adalah hidayah. Apabila kamu dah dapat hidayah, kamu akan dapat ditingkatkan pada tingkatan yang kedua adalah dengan package takwa daripada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bermaksud yang memohon agar kita letakkan dalam sentiasa suka yang baik dan tidak suka kepada yang buruk. Ada kita dah ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup dalam keadaan mendapat namakan agama Islam sebagai asas agama kehidupan kita, dan kita mengaku sebagai Rasulullah SAW sebagai khatamun nabi, sebagai rasul yang terakhir. Dan apabila kita dah ada benda-benda macam itu kan, kita akan naik pada tingkatan yang kedua yang namakan dengan tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah at-tuqa di sini memberi arti tersirat, memohon agar kita sentiasa berada dalam perlindungan Allah, dengan sentiasa ada rasa kehadiran Allah dalam diri dan hati kita setiap masa. Ibu-ibu dan saudara, kalimah takwa ini kan, kalau kita tengok pada bagaimana pentarifan alim ulama, alim ulama ada yang menyebut sebegitu, sebegini dan sebagainya. Tetapi yang jelas yang telah disebut oleh Syekh Al-Qaradawi, bagaimana Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut dalam sebuah kitab bahawasanya setiap masa ini kamu mengikat diri kamu dengan agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam bab kewajipan, dan kamu rasa kerugian seandainya kamu tinggalkan perkara sunnah. Yang kedua katanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang kita tahu alim ulama yang cukup alim bagi yang masih ada di abad ini kan, yang kedua kamu meninggalkan segala larangan agama dan kamu merasai rintihan seandainya kamu melakukan kemaksiatan pada masa yang lalu. Sebagai contoh kan, pada waktu muda dahulu kan, kita tak tutup aurat, kita tinggalkan solat dan sebagainya, kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai peringkat kita meneteskan air mata, kita berlindung dengan air mata pada waktu malam dan sebagainya. Ini kita sedang merintiskan diri kita ke jalan syurga Allah Subhanahu wa taala melalui kalimah takwa, iaitu dengan kita rasa yang namakan dengan kalimah taubat itu dalam diri kita ini sentiasa hidup dalam diri kita, dalam hati kita. Ini akan memberikan makna kita sedang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita sedang dipertingkatkan untuk digelar sebagai seorang al-muttaqi, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quran Al-Karim, apabila kamu sedang mendapat kalimah takwa, kamu akan sentiasa ada jalan keluar daripada kesempitan, sentiasa dimudahkan kerja apa sahaja yang kamu lakukan dalam hidup kami. Kamu juga sentiasa diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar daripada sebarang masalah dan memberikan dia rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Apabila kita mendapat yang namanya dengan pangkat takwa pada Allah Subhanahu wa taala, suatu pemberian lagi yang Allah akan berikan kepada kita adalah yang namakan dengan Allah akan menganugerahkan kepada kita suatu pemberian yang dinamakan dengan benda yang kita tak sangka-sangka dalam hidup kita. Sebagai contoh kan, kita tak sangka siapa yang mampu menjamin kehidupan kita ini sampai mereka. Ada orang yang dah berumur 60 tahun terjadi, ada yang sampai mereka 50 tahun dan sebagainya. Anak sebagai contoh pada hari ini kan, pada usia 25 tahun kan, anak tak jatuh. Esok hari siapa kita ni untuk kita kata memang esok confirm hidup. Kita hanya mampu sebut insya-Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur. Kan kalau kita balik sebagai contoh, Allah nak matikan dalam keadaan sehat sakit pun senang saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kalau kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalan keluar pada kamu ini dengan Allah melapangkan namakan hati kamu dan dada kamu, akan kamu mendapat satu ketenangan yang tak ada pada orang yang tak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya ia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala bagi kita kan. Ada kita bergelar sebagai seorang manusia yang disebut oleh ulama an-nisiyah. Makna nisiyah ini adalah perlu. Pada hari ini kita melakukan amal ketaatan pada Allah. Pada keesokan hari boleh jadi kita ada kesalahan. Pada keesokan hari boleh jadi kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu benda yang apabila kita dah ada takwa dalam hidup kita ini kan, kita melakukan kesalahan-kesalahan kecil, nescaya mudah untuk Allah Subhanahu wa taala menyedarkan diri kita ini daripada kesalahan tersebut, untuk menyedarkan kita daripada kesalahan tersebut, untuk kembalikan diri kita ke jalan yang benar, jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata kunci doa ini ialah wal afafa wal ghina, rasa cukup dengan pemberian dan rasa kaya memberikan erti tersirat yang banyak. Antaranya rasa cukup adalah datang dari syukur dan redha dalam apa sahaja yang diterima oleh kita, sama ada sedikit atau banyak diterima dari makhluk atau dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dah dapat yang namakan yang kedua yang namakan takwa, satu benda yang perlu kita minta dalam hidup kita ini adalah kita rasa dah ada sifat qanaah dalam hidup kita ini. Takwa itu adalah memberi makna yang pada diri kita ini rasa qanaah, rasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan dalam hidup kita ini kepada kita. Walaupun Allah bagi sedikit, kita rasa syukur. Allah bagi banyak, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang memberi sesuatu kepada kita, kita terima dengan baik dan rasa menghargai pemberian berkenaan tanpa mengira pemberian itu besar atau kecil. Keikhlasan orang lain kepada kita dihargai dan diucapkan terima kasih. Itulah makna rasa cukup dan redha. Kalau kesihatan yang diberikan oleh Allah, kita terima dengan menggunakan kesihatan tersebut untuk kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, pernah satu ketika dahulu ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang jumpa Rasulullah sallallahu di bumi Madinah. Suatu Rasulullah sallallahu menjadi pemimpin pada negara Islam yang pertama yang dinamakan dengan bumi Madinah. Rasulullah sedang lari satu jalan, lalu ada seorang sahabat tahan sekat Rasulullah sallallahu. Ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada aku ni ya Rasulullah, satu doa yang mampu aku lazimkan dalam hidup aku ini, agar aku ditetapkan dengan agama dalam kehidupan aku ini. Sahabat-sahabat kan berbeza dengan kita pada zaman hari ini kan. Sahabat terdahulu apabila jumpa Rasulullah SAW sibuk minta yang namakan minta projek syukur Allah Subhanahu wa taala. Ada pun zaman kita pada hari ini kan, zaman kita pada hari ini apabila jumpa sahaja pemimpin minta tanda tangan projek sana sini, bukan orang pasal kita, pasal lain, orang Afrika. Nak bagi tahu kan, berbeza kita nak hidupkan suasana Rasulullah SAW cukup payah seorang pemimpin untuk tunjukkan jalan bagaimana untuk kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala melalui kitab kata Rasulullah SAW, melalui nasihat yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim. Sahabat tadi lalu mengadu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagi tahu kepada aku ya Rasulullah satu doa yang mampu aku sebut dalam kehidupan hari berulangan dan berulangan, yang mampu meneguhkan
ketaatan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW menyebut dalam kalimah doa yang disebut dalam hadis yang sahih, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Berapa amanah dan doa pagi ini macam ni, amalkan insya-Allah. Ya Allah, tetap Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati manusia itu sendiri. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tetapkan hati aku ni ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinika, di atas agama kamu, wa ala ta'atik. Apabila kita berada di atas agama Allah, kita dah menjadi kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah apa enggak? Kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama tadi kan. Dan yang kedua adalah ala dinika wa ala ta'atik, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka dalam hidup kita kan. Zaman kita ni zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan tipu daya dan sebagai khianat dan sebagainya kan. Sebagai contoh lah, kalaulah orang khianat pada kita, mesti kita akan fikir kita nak balas balik. Tapi agama mengajar kamu kena doa kebaikan pada dia. Cantik sesuai dengan agama. Kalau kita kan sebagai contoh kan, orang yang buat khianat pada kita ni, ambil barang kita, ambil nama ataupun khianat pada namakan keluarga kita dan sebagainya. Kalaulah kita membalas, boleh sahaja untuk kita membalas dendam. Tetapi bagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW, kamu kena doakan kebaikan pada. Apabila kamu doakan kebaikan pada, artinya kamu sedang meletakkan hati kamu di atas jalan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Satu benda yang akan rasa kemanisan pada seorang manusia itu apabila dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhianat, disakiti, dihina, dikeji dan sebagainya, tapi dia membalas dengan kebaikan juga dalam hidupnya kepada seorang manusia yang mengkhianatinya. Dia akan rasa lapang hati, bahkan akan rasa sangat tenang. Lebih lagi yang diajar oleh Rasulullah SAW, apabila kamu dikhianati dalam hidup kami, kamu berwujud dan banyakkan solat dan sujud amal pada Allah Subhanahu wa taala, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, doa yang tiga yang diajar oleh Rasulullah SAW pada sahabat-sahabat. Apabila Rasulullah SAW jumpa dengan seorang sahabat yang bernama Muaz. Muaz, kamu kena lazimi doa yang boleh jadi kalangan ibu-ibu, ayah-ayah yang sentiasa mendengar dan sentiasa kita sebut dalam hidup kita. Yang mengatakan dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, jadikanlah diri aku ni ya Allah ala zikrika, di atas ingat sentiasa pada kamu ya. Apabila kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa dalam hidup kita ni kan, artinya kita sedang mendekatkan diri kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah Subhanahu wa taala ini mengenali kalangan orang yang ingat kepada pemilik yang dinamakan syurga itu, yang dinamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Yang kedua, Rasulullah SAW sebut, jadikan diri kita di kalangan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika sekiranya manusia ini bersyukur kepada aku, katanya Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku akan tambah dalam hidup kamu, tambah dari sudut rezeki, dari sudut kesihatan, dari sudut kelapangan hati, dari sudut yang namakan kebahagiaan rumah tangga dan sebagainya. Jika kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada aku, katanya Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku akan azabkan kamu dengan seazab-azab. Ini memberi makna yang cukup besar kepada kita ni, perlunya kita kepada doa yang dinamakan doa yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Muaz. Kerana Rasulullah SAW memandang Muaz ni seorang yang perlu dinasihatkan dengan kalimah sebegini, ala zikrika wa syukrika. Yang ketiga adalah wa husni ibadatik. Mengapa dan kenapa alim ulama bincang? Mengapa dan kenapa Rasulullah SAW menasihati Muaz ni supaya kamu memperelokkan ibadat kamu dalam hidup kamu? Ibu-ibu, ayah-ayah kesekalian, dalam hidup kita ni kan, cuba kita cek balik, kita perlihatkan balik, kita renungkan balik, setelah mana usia kita ni di peringkat usia kita ni makin meningkat, pertemuan kita ni dengan Allah semakin dekat, kita salat, kita baca Quran, apakah kita akan rasa suatu kemanisan bagaimana alim ulama bincang? Apabila kamu, setelah mana kamu target dalam hidup kamu, kamu baca Quran 1 juzuk sehari, kamu akan rasa, ya Allah, tambahkanlah lagi pentadaburan saya pada Al-Quran ini 2 juzuk, 3. Kita akan rasa tak cukup. Itu tandanya
kamu sedang diperelokkan ibadah kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam solat, kita solat, apabila kita sedang mana kita solat, kita memang dalam keadaan mengkhusyukkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita terlintas saja benda-benda yang benda-benda yang keduniaan dan sebagainya, kita cepat-cepat kembali dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita tambah lagi dalam solat sunnah, setelah mana kita solat sunnah sebagai contoh, kita sembahyang tahajud kan, kita sembahyang tahajud, kita ternanti-nanti pada keesokan hari, kita ternanti-nanti tahajud yang kita buat pada bulan Ramadan, kita ternanti-nanti satu penantian yang makin mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tandanya katanya Rasulullah SAW adalah wa husna ibadati, tanda-tanda orang yang diperelokkan ibadat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita cek balik di saat mana usia kita meningkatkan. Anda timbang, apabila kita membaca kitab, apabila anda cek, ada seorang alim ulama yang berada di Mesir kan, ada seorang alim ulama yang hidup dalam penjara pada zaman Mubarak, ini lebih dalam 36 tahun. 36 tahun kan, hikmah dia kan, dia masuk dalam penjara boleh bergelar sebagai alim ulama kerana hidup di zaman Mubarak ini dalam keadaan penuh dengan kezaliman dan sebagainya. Katanya alim ulama tadi, dia sempat mengalami satu kita, apabila aku berada dalam penjara, satu ruang kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku perelokkan ibadah aku. Yang kedua adalah untuk aku memperelokkan yang dinamakan dengan ibadah aku ni kepada ibadah aku ni, iaitu mengambil tanggungjawab untuk mengajarkan kepada kalangan orang yang berada dalam penjara. Kita dalam hidup kita, apabila kita dah ada sampai satu peringkat, kita dah rasa kemanisan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kan, kita bergerak sebagai ayah kepada anak-anak, kita bergerak sebagai seorang ibu kepada anak-anak, pemimpin pada masyarakat dan sebagainya. Kita juga menarik kalangan mereka-mereka ini supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah anda tanya kalangan ibu-ibu ayah-ayah kan, kalau dah anda tanya siapa yang inginkan kebahagiaan sampai masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tak kena gaya, anda kata cuba angkat tangan, semua angkat tangan, tak kena gaya angkat kaki-kaki. Nak tahu dalam hidup kita nak bahagia bukan setakat di sini, sampai di sana. Sampai di sana kan, kadang-kadang kita telah ditipu dayakan oleh syaitan bagaimana kita tidak memperelokkan ibadah yang dinamakan dalam sesama keluarga kita. Cuba kita cek balik sambil kita pegang kitab yang kita dah belajar, dan Anas dia maklum dan anda mengetahui kalangan orang yang berada di USJ ni, kalangan orang yang hidup dalam suasana ilmu. Cek balik suasana ibadah dengan keluarga kita, bukan setakat dalam anak-anak kita, dalam kalangan anak-anak saudara kita, dinamakan dengan cucu cicit kita dan sebagainya. Kerana nanti yang dibuat, nak satu ketika dahulu kan, ada seorang tabi'in, ada seorang tabi'in berdialog, satu dialog yang cukup panjang. Katanya tabi'in tadi kan, kerana kamu hidup sekarang bahagia, kamu punya kedudukan yang baik, kamu punya nama yang baik, kalaulah anak kamu ditimpa dengan penyakit, kamu akan rasa sengsara. Sebagai contoh kan, tiba-tiba kita balik daripada pengajian, tiba-tiba ada orang beritahu anak kita ditimpa sakit dan dibawa ke hospital, kita akan cepat-cepat kita ziarah, melawat dan ambil tahu. Itu baru sakit di dunia, kita akan ambil tahu. Apatah lagi kalaulah sakit apabila kita berada di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, sakit yang tak mampu untuk kita ubati menaikkan amalan yang ada pada setiap insan yang bergelar sebagai seorang manusia itu sendiri. Sebab itu dalam kehidupan kamu, apabila kamu berada di penghujung akhir zaman ini, lazimilah kalimah doa-doa yang didoakan oleh Rasulullah SAW yang akan memberi satu kelazatan kepada ibadah kamu. Mengenai kita disebut dalam kitab doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kan, perlu hidup kita ni, kita akan sentiasa hidup dengan doa. Kita nak keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kita nak masuk tandas, kita doa. Kita keluar tandas, kita doa. Kita segala macam dalam hidup kita ni, kita makan, kita minum dan kita akan doa. Tapi satu doa yang, tiga doa yang disebut oleh Rasulullah, yang namanya doa maksud, yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada kalangan sahabat tadi kan, ia akan menjadi satu sumber kekuatan apabila kita hidup di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita diminta supaya ditetapkan hati kita di atas ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila hati kita dah tetap, kita meminta satu benda yang ketiga adalah kebaikan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak rasa sekali dulu untuk pagi ini, walaupun anak rasa berhenti awal sikit kerana anak kena berjalan satu tempat lagi. Sepatutnya bukan kat sini ni, tapi Ustaz Suki keluar kata kena datang sebelum jadi anak datang juga.
Sebelum doa ni ada sedikit pengumuman kepada kalangan berjati pada minggu sudah untuk belajar kias, dan pada hari ini anak umum ada empat orang dan jumlahnya semuanya adalah 11 orang yang perlu ditaja di Ma'had Tahfiz Nabawi, anak orang yang susah pada kalangan orang berada Syahlam yang susah, dan ada 4 orang anak yatim piatu yang kedatangan yang mudik. Jadi kalangan ibu-ibu ada yang nak panjang anda boleh menaja dan boleh ambil taufik belajar yang anda bawa pada hari ini, insyaAllah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah SWT, dan apa yang baik itu daripada kelimpahan yang sendiri. Aku kepada Nazar Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah dancing on the beat.